Pola keselarasan vokal. Keselarasan vokal bermaksud kesesuaian dan huruf yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata proaktif dengan huruf vokal pada suku kata aktif tertutup. Bagi kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata, hanya dua suku kata yang terakhir sahaja yang terlibat dalam sistem keselarasan huruf vokal. Keselarasan adalah antara dua huruf vokal pada kata dasar. Kata dasar masalah diakhiri dengan suku kata tertutup. Ini menunjukkan rajah segitiga vokal Melayu. Garis penghubung menunjukkan vokal-vokal yang boleh dipasangkan dalam kata yang terdiri daripada dua suku kata. Dengan demikian, terbentuklah 8 pola, iaitu AI, IA, AU, UA, IU, UI, OI taling dan I taling O. Seterusnya, bulatan dan separuh bulatan menunjukkan masing-masing vokal yang boleh dipasangkan dengan vokal yang sama dengannya. Maka terbentuklah 5 pola, iaitu AA, II, UU, I taling dan OO. Separuh bulatan juga menunjukkan bahawa vokal I taling dan O dilampaui oleh garis penghubung AI atau IA dan boleh garis AU atau UI. Pola yang wujud ialah I taling A, contohnya seperti dewan. OA, contohnya borang. Sistem ejaan Zakbar. Zakbar atau dikenali Zainal Abidin bin Ahmad dilahirkan pada 16 September di Kampung Batu Kikir, Jempol Negeri Sembilan. Beliau menggunakan beberapa nama seperti Anak Melayu Hati, Patriot dan Zai. Sistem ejaan Zakbar merupakan sistem yang pertama dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu yang telah ditulis oleh orang berbangsa Melayu pada tahun 1933, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua, dan telah disiarkan dalam sistem ejaan Melayu Jawi Rumi 1949. Sistem tulisan Zakbar telah dijadikan sebagai sistem ejaan rasmi dalam kerajaan Malaysia, sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi sehingga tahun 50-an sebelum digantikan dengan sistem ejaan baharu Malaysia pada 16 Ogos 1972. Sistem ejaan Zakbar tidak menggunakan teori dan teknikal linguistik. Kerananya hanya melambangkan bunyi-bunyi bahasa Melayu melalui huruf-huruf Rumi yang digunakan dalam sistem ejaan Jawi bahasa Melayu. Sistem perkataan yang dieja adalah berdasarkan bunyi. Dalam sistem ejaan ini juga mempunyai 3 bunyi diftong yang telah diistilahkan sebagai huruf bunyi berkait, iaitu bunyi-bunyi AI, AU, OI. Sistem telah disusun dan diperkemas dalam jangka masa beberapa tahun dan dimuat dalam beberapa buah buku pendoman bahasa terbitan Pejabat Kurang Pengurang SITC seperti Ilmu Bahasa Melayu, Penggal 1 1926 dan lain-lain yang dikarang sendiri oleh Zakbar. Huruf vokal I taling atau O di kata akhir tidak berubah apabila kata tersebut di imbuhan awalan yang mengandungi huruf vokal I pepet, contohnya bom, mengebom bukan mengebu. Huruf vokal A di suku kata akhir tidak mengubah atau mempengaruhi huruf vokal I taling atau O di suku kata sebelumnya. Contohnya seperti yang terkandung di dalam jadual yang telah disediakan. Huruf vokal A di suku kata akhir tidak mengubah atau mempengaruhi huruf I taling atau O di suku kata sebelumnya. Contoh I, kelengking, IO, pelecok, OI, gerobok, OO, ceroboh. Seterusnya, sistem ejaan Rumi 1972 Bahasa Melayu. Sistem ejaan bahasa Melayu telah mengalami pembakuan sejak beratus-ratus tahun jika mengambil kira tulisan Jawi sebagai tulisan Jawi, sebagai tulisan tradisi bahasa Melayu.
Sistem ini dirumuskan sejak abad ke-20. R.J. Wilkinson 1904 telah menghasilkan penyusunan asas sistem ejaan rumi bahasa Melayu. Zagbar kemudiannya telah memperkemaskan sehingga menjadi satu sistem ejaan yang digunakan di sekolah selama 30 tahun. Pada tahun 1972, satu ejaan terhasil melalui kerjasama dengan Indonesia. Di Malaysia, sistem ejaan ini dikenal sebagai sistem ejaan rumi baharu, manakala di Indonesia dikenali sebagai sistem ejaan yang telah disempurnakan. Sistem ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, sistem keselarasan huruf vokal untuk pengejaan kata jati bahasa Melayu. Yang kedua, sistem kekecualian keselarasan huruf vokal untuk pengecualian kata pinjaman. Terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal. Suku kata perakhir A, suku kata akhir tertutup A. Contoh ejaan, asak, balak, malas. Yang kedua, suku kata perakhir A, suku kata akhir tertutup I. Seperti contoh ejaan, alih, balik, habis. Suku kata perakhir A, suku kata akhir tertutup U. Contoh ejaan, asuh, datuk, payung. Suku kata perakhir I pepet, suku kata akhir tertutup A. Contoh ejaan, emas, emak dan kelam. Contoh kata perakhir I pepet, suku kata akhir tertutup I. Contoh ejaan, lebih, batik dan sembelih. Seterusnya, suku kata perakhir I pepet, suku kata akhir tertutup U. Contoh ejaan, telur dan tempuh. Suku kata perakhir I, suku kata akhir tertutup A. Contoh ejaan, ingat, kilang, kilat. Suku kata perakhir I dan suku kata akhir tertutup I. Contoh ejaan, intip, belimbing, bilik. Suku kata perakhir I, suku kata akhir tertutup U. Contoh ejaan, riuh, tidur dan tikus. Suku kata perakhir O dan suku kata akhir tertutup A. Contoh ejaan, otak, sekolah dan borang. Seterusnya, suku kata perakhir O, suku kata akhir tertutup I taling. Contoh ejaan, oleh, boleh dan celoteh. Suku kata perakhir O dan suku kata akhir tertutup O. Contoh ejaan, obor, kolot dan borong. Suku kata perakhir I dan suku kata akhir tertutup I. Contoh ejaan, intip, belimbing dan bilik. Suku kata perakhir I taling dan suku kata akhir tertutup A. Contoh ejaan, elak, dewan dan apple. Suku kata perakhir I taling dan suku kata akhir tertutup I taling. Contoh ejaan, leceh, selekeh dan heret. Terusnya, suku kata perakhir U, suku kata akhir tertutup A. Contoh ejaan, ubat, tumpang dan ular. Suku kata perakhir U dan suku kata akhir tertutup I. Contoh ejaan, kuih, putih dan kulit. Suku kata perakhir U dan suku kata akhir tertutup U. Contoh ejaan, untuk, sumbuh dan suluh. Perubahan pola ejaan lama kepada ejaan baru. Pola yang dimaksudkan ialah penggunaan vokal I dan U pada suku kata terakhir tertutup yang menggantikan penggunaan vokal A, I pepet, I atau U. Pola keselarasan vokal yang berubah. Suku kata terakhir seperti vokal A, I pepet, I atau U berubah pada suku kata akhir tertutup I dan U. Ikut merupakan beberapa perubahan pola ejaan lama kepada ejaan baru. Seterusnya, pola keselarasan vokal yang berubah. Suku kata terakhir bagi vokal I taling atau O berubah kepada suku kata akhir tertutup kepada vokal I taling atau O. Pola ejaan bagi I taling dengan I taling, contoh perkataan leceh, gelek dan selekeh. Yang kedua, pola ejaan bagi I taling dengan O, contoh tempoh, belok dan selok. Pola ejaan yang ketiga, O dengan I taling, contoh perkataan boleh, ponteng dan celoteh. Pola ejaan yang seterusnya, O dengan O, contoh perkataan obor, corong dan borong.
Seterusnya, berkaitan tentang pola kekecualian kesarasan huruf vokal, pola ejaan Nusantara, A dan Italic, contoh kata bahasa Inggeris, aneh dan awet. Contoh bagi bahasa pula, seperti kabaret dan jaket. Pola ejaan Nusantara yang kedua, A dan O, contoh kata bahasa Inggeris, calon. Contoh bahasa, atom, konduktor. Yang ketiga, I pepet dan O, contoh kata bahasa Inggeris, gambling. Contoh bahasa, stamp. Seterusnya. Rumusan. Pola keselarasan vokal ini merupakan aspek penting yang perlu kita pelajari dan terapkan dalam penguasaan asas bahasa Melayu. Hal ini dikatakan sedemikian kerana bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa pertuturan kita di Malaysia. Oleh itu, pola keselarasan vokal ini memainkan peranan penting dalam menyuntik semangat cinta akan bahasa kerana bahasa jiwa bangsa. Sekian, terima kasih.